haram bersentuhan kulit di antara pusat dan lutut wanita yang sedang haid, kan? Dengan sebab apa? Uh, dengan haram menyentuh tanpa lapik sama ada dengan syahwat ataupun tidak ada syahwat. Maksudnya, kalau dia sentuh tanpa lapik, sama ada sentuh itu dia sentuh dengan ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, dia haram. Pada pandangan ulama yang mengatakan haram tu haram mubasyarah, haram bersentuhan. Jadi sama ada lapik ataupun tak lapik tetap haram menyentuh. Tapi tak haram melihat walaupun melihat dengan syahwat. Sebab apa? Sebab ulama ni pandangan bahawa yang haram itu mubasyarah, bersentuhan. Tapi tak haram melihat. Tak boleh, tak ada masalah. Kalau nak tengok pun, walaupun tengok dengan syahwat, tidak haram. Ha. Tapi ada sebahagian ulama berpendapat bahawa haram itu istimtak. Istimtak ni maksudnya apa? Mengambil seronok ataupun berseronok-seronok dengan anggota di antara pusat dan lutut. Istimtak ni dia lebih lagi daripada mubasyarah. Dia lebih lagi, kan? Uh, dan apa ni? Termasuk juga jima' juga, kan? Uh, jadi istimtak. Ulama yang berpandangan dengan haram tu haram istimtak, maka dia mengatakan bahawa haram lihat dan sentuh tanpa lapik anggota di antara pusat dan lutut kalau ada syahwat. Kalau ada syahwat. Maksudnya, kalau dengan syahwat ni, sentuh pun tak boleh, apa tengok pun tak boleh. Sentuh pun tak boleh, tengok pun tak boleh dengan syahwat. Bukan. Dalam pandangan yang mengatakan haram istimtak, tak boleh lihat dan tak boleh sentuh kalau mempunyai syahwat. Jika mempunyai syahwat. Baik, ulama bersepakat bahawa haram bersetubuh dan menyentuh mubasyarah tanpa lapik dengan syahwat. Jadi kalau ada syahwat, tak boleh sentuh. Kalau tanpa syahwat ada khilaf lagi. Tapi kalau dengan syahwat mubasyarah, iaitu sentuh tanpa lapik dengan syahwat, itu tidak ada khilaf, itu tidak boleh haram. Dan haram bersetubuh. Okey, terus kita teruskan. Uh, bersuci dengan niat ibadat. Baik. Bersuci dengan niat ibadat maksudnya bersuci mengangkat hadas lah. Uh, Dia perkara bersuci ni, ambil wuduk, mandi hadas, kan? Ambil wuduk, mandi hadas. Jadi ketika kita sedang haid, kita sedang mengalami hadas. Hadas besar, kan? Jadi kalau kita mengangkat hadas, bersuci, sedangkan kita sedang berada dalam keadaan hadas, kita tahu bahawa hadas itu tidak akan terangkat dengan kita mandi. Darah duk keluar, kita mandi. Dengan niat apa? Kalau dengan niat bermain-main dengan ibadat, yang tu boleh jadi hukumnya haram, berdosa lah, kan? Bermain dengan ibadat. Tapi kalaulah dia tak berniat dengan niat bersuci, contohnya wuduk, kan? Kalau kita dah biasa sebelum tidur kita ambil wuduk, contohlah, kan? Kemudian kita pergi ambil wuduk sebelum tidur waktu kita sedang haid. Tapi kita tak niat wuduk pun. Dia jadi macam basuh je lah. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Uh, itu tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang haramnya bersuci dengan niat ibadat. Kalau bukan dengan niat ibadat, maka tidak diharamkan. Ya. Dia jadi kalau kita ambil juga dengan niat ibadat, dia jadi mempersendakan ibadat. Kan? Mempermain-main dengan ibadat. Hukumnya haram. Baik, sunat. Ibadat-ibadat yang sunat, seperti mandi sunat ihram, mandi wukuf, mandi sebelum pergi melontak, kan? Mandi hari raya. Itu semua walaupun berada dalam keadaan haid ataupun nifas, yang tu dibolehkan kita mandi. Okay, tak ada masalah. Okay. Kita nak masuk dalam bab istihadah, kan? Keempat dah. Saya tengok ada banyak masalah, ada banyak apa persoalan berkenaan dengan apa masuk masjid, kan? Boleh ke masuk masjid, kan? Ya tidak boleh. Haid tak boleh masuk masjid. Seorang yang berada dalam keadaan haid, sama ada dia menghadiri kelas ke, menghadiri kursus ke, uh, tidak boleh berada di dalam masjid um, ketika sedang haid. Yang tu muktamad dan
Itu adalah dalam pandangan mazhab kita begitu hukumnya. Kenapa? Apa? Sebab menghormati masjid. Bukan disebabkan darah. Sebab menghormati masjid. Sebab kalau kita kata darah itu kita dah pakai pad, tak kotor. Kalau kita duduk pun takkan kena pada lantai masjid dan sebagainya. Kalau macam tu, apa kaitannya dengan orang yang keadaan janabah, orang yang keluar mani. Kan? Dan dia keluar mani, dia tak mandi lagi, dia nak masuk masjid, tak boleh. Sedangkan dia tak ada apa-apa kotoran pada diri dia. Tapi disebabkan dirinya tidak suci, dengan kita menjaga kehormatan masjid, maka kita tidak boleh masuk masjid ketika dalam keadaan yang tidak suci. Okey. Um, kita akan tengok wanita yang istihadah dan kewajipan. Baik, wanita yang istihadah, dia istihadah setelah dia tengok darah yang keluar itu bukan pada waktu yang dibolehkan haid dan juga bukan keluar ketika melahirkan anak. Jadi setelah dia tengok, dia ni tak bersalin. Kan? Yang kedua, darah dia datang tak cukup lagi suci 15 hari. Maka bukan datang dalam zaman imkanul haid. Bila dua hukum ini tertolak, maka tinggal lagi satu. Itu apa? Itu istihadah. Sekarang ni dia berada dalam istihadah. Bila berada dalam istihadah, dia ada kewajipan wanita istihadah. Kan? Wanita istihadah dan kewajipannya ni dia ada perkara-perkara yang berkait dengan istihadah. Baik. Kita kena kenal dulu bahawa istihadah ni dia adalah hadas yang berterusan. Orang yang keluar darah, dia keluar hadas yang berterusan. Dia sama macam orang yang keluar air kencing selalu. Orang yang keluar najis selalu. Sebab darah haid itu adalah najis. Jadi, bila darah haid sentiasa keluar, maka dia adalah orang yang daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Baik. Darahnya keluar akan membatalkan wuduk. Tapi tak menghalang daripada mengerjakan solat dan puasa. Dan orang yang istihadah ni, dia ada cara ataupun tata cara bersuci untuk solat bagi orang yang istihadah. Dan dia adalah berlainan daripada kita yang biasa yang tidak kena istihadah. Baik. Kita tengok macam mana caranya, tata cara bersuci orang yang istihadah. Yang pertama kalau dia ni berada dalam keadaan istihadah. Dia nak solat. Bila dia nak solat, perkara pertama dia kena buat uh, basuh faraj dulu. Basuh faraj dia. Basuh tempat keluar darah. Bila dah basuh, kena buat apa? Sumbat. Sumbat dengan apa? Sumbat dengan kapah. Kan, sumbat dengan kapah. Kemudian, setelah dia sumbat, dia kena lapik pula. Kan, bercawat ni maksudnya lapik lah. Lapik pakai pad ke. Dan ikat. Ikat sesuatu yang boleh lapik tempat keluar darah. Kan, tadi kita sumbat dah. Kemudian kita lapik pula. Dan yang keempat, setelah kita buat dah basuh, sumbat dan juga pakai pad ataupun lapik ni, yang keempat kita kena terus berwuduk. Kan? Berwuduk setelah masuk waktu. Baik. Wuduk bagi orang yang sedang istihadah ataupun orang yang daimul hadas, sentiasa berhadas, wuduknya perlu dilakukan setelah masuk waktu. Dia boleh basuh faraj, sumbat faraj dia boleh pakai pad sebelum masuk waktu. Tapi berwuduk mesti ketika dah masuk waktu. Dan sebenarnya kesemua 6 perkara ni mesti dilakukan secara berturut-turut. Kesemua ni mesti dilakukan secara berturut-turut. Jadi sebaiknya masuk waktu baru dia basuh, sumbat dan pakai pad. Kalau dia nak buat sebelum masuk waktu pun boleh. Tapi mestilah berturutan dengan berwuduk setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu. Yang kelima mesti berturut-turut. Dan yang keenam, berwuduk setiap kali nak solat fardu. Sebab wuduk bagi orang yang istihadah ni wuduk yang daruri. Kan? Hanya boleh satu wuduk untuk satu solat fardu sahaja. Okey. Ada lagi soalan berkenaan dengan masjid? Maksud dalam hal tak boleh masuk masjid tu kawasan solat saja. Kalau dalam kawasan masjid tapi buat kat dewan tak apa. Ya, betul. Dewan seminar masjid boleh. Yang tak bolehnya
kawasan masjid. Kawasan semayang tu lah. Kawasan masjid tak boleh. Uh, Ataupun kawasan yang depan masjid. Kawasan depan masjid. Biasanya tempat yang orang guna untuk semayang juga. Dan uh, situ juga tak boleh. Uh, Okey. Berkenaan dengan solat sunat, kita tengok ke depan. Baik. Perincian bagi setiap satu tata cara tadi. Kan? Basuh faraj mesti dibasuh farajnya dari darah sebelum berwuduk. Tak boleh dah wuduk dah baru basuh. Tak kena lah. Tak kena tata cara. Yang pertama sekali mesti basuh dan yang kedua mesti sumbat. Wajib dia sumbat faraj dia dengan kapah ataupun dengan seumpama kapah apa-apa saja yang boleh apa menghalang daripada darah tu mengalir ataupun mengurangkan aliran. Jadi kita sumbat ni tujuannya untuk mengurangkan aliran ataupun supaya darah tu tak mengalir. Sebab bila orang sesuatu keluar daripada kemaluan dia akan menyebabkan batalnya batalnya wuduk. Kita dah belajar kalau kita tengok dalam dalam perkara yang membatalkan wuduk adalah salah satunya keluar sesuatu daripada dua jalan kemaluan depan ataupun belakang. Jadi termasuklah darah. Kalau darah tu keluar, maka akan menyebabkan batalnya wuduk kita. Sebab itulah kita sumbat. Kan? Sumbat ni tujuan dia apa? Supaya darah tu tak mengalir. Ataupun mengurangkan aliran. Kalau darah terlalu banyak, keluar juga. Kita dah basuh dah, sumbat dah keluar juga. Yang tu kalaulah kita tidak cuai, nanti kita akan tengok ke depan lagi. Kan? Ya. Kita sama ada untuk menghalang darah keluar ataupun mengurangkan aliran. Okey, ke depan lagi kita akan tengok setiap satu. Baik, diwajibkan berbuat demikian dengan syarat sumbat tu tak menyakitkan dengan sakit yang lebih daripada biasalah. Kan? Menyebabkan mudarat dan sebagainya. Yang kedua, bukan dalam keadaan puasa. Jadi kalau berlaku istihadah dalam keadaan berpuasa, dia tidak wajib sumbat. Hanya lapik. Tak wajib sumbat. Yang wajib sumbat waktu mana? Malam. Waktu dia nak semayang, maghrib dan isya wajib dia sumbat. Tapi waktu siang tak boleh sumbat lah. Dan yang ketiga, berhajat kepada sumbat. Kalau tak berhajat kepada sumbat, maka tak wajib lagi dia sumbat. Maksudnya darah tak mengalir. Darah dia kalau kita masukkan kapah, dia lekat sikit, kan? Macam fatrah tu, maka tak wajib pun sumbat sebab dia tak mengalir. Kan? Yang wajibnya kalau mengalir. Bercawat ni maksudnya pakai tola wanita, maka dia kena pakai lapik. Diwajibkan buat demikian dengan syarat juga. Syaratnya apa? Syarat berhajat kepada pakai pad. Kalau darah tu berhenti dan sumbat saja, kan dia tak pakai pad, ke tak payah pakai, kan? Dan yang kedua tak menyakitkan. Kan? Uh, Adakah memadai dengan pakai pad sahaja? Ada soalan? Ada soalan yang tanya wajib ke tak sumbat? Jadi soalan ada di sini. Adakah memadai dengan pakai pad saja tak payah sumbat? Memadai kalaulah boleh menghalang darah keluar dan kalau darah tu tak mengalir. Kalau darah mengalir wajib sumbat dikecualikan dengan syarat tadi saja. Puasa tidak menyakitkan. Dengan syarat yang tadi. Tengok apa dia? Tak menyakitkan dan puasa. Dan yang ketiga, kalaulah berhajat pada sumbat. Kalau tak berhajat, maka tak wajib. Maksudnya di bulan puasa kalau ada istiadah kena sumbat kapah. Tak boleh puasa ke? Bukan tak boleh puasa. Tak boleh sumbat. Puasa kena. Sumbat tak boleh. Sebab tak boleh. Sebab masukkan sesuatu ke dalam rongga kan nanti akan membatalkan apa ni puasanya. Baik. Wajib pakai benda atau lapik. Lapik dengan boleh dengan panty liner, dengan kain, dengan apa sahaja yang menyebabkan, yang boleh menghalang daripada darah tu mengalir ke rata-rata kena pakaian dan sebagainya. Kalau dah darah tak mengalir, tak perlu sumbat. Itu mudah faham. Berwuduk, kemudian seterusnya, setelah dah sumbat, dah pakai pad, kemudian berwuduk. Berwuduk setelah masuk waktu. Hendaklah berwuduk setelah masuk waktu solat. Dan basuh, sumbat dan pakai pad dan berwuduk ni mesti dilakukan dengan berturut-turut.
dengan segera. Tak boleh di selang dengan dah apa ni pakai pad sumbat apa semua dah. Lepas tu berhenti. Pergi buat benda lain dulu. Tunggu masuk waktu baru nak ambil wuduk. Tak boleh. Mesti berlaku dengan berturut-turut. Ha. Tak boleh berwuduk sebelum masuk waktu solat sebab wuduk ni darurat. Boleh jadi darah berhenti sebelum masuk waktu. Jadi kita tak boleh ambil wuduk sebelum masuk waktu. Dilakukan secara berturut-turut, wajib melakukan semua 4 perkara ni secara berturut-turut. Tak boleh melewatkan solat, melainkan untuk maslahat solat. Seperti tutup aurat, nak tunggu jemaah jawab azan, iqamat, dan juga nak semayang sunat qabliyah boleh. Kan? Dan kalau dia melewatkan solat, maka batal wuduknya dan wajib ulang semula semua 4 perkara yang terdahulu. Baik. Dia duduk ralik-ralik, tak semayang, kan? Lepas daripada dia dah suci, sumbat semua, tak ambil wuduk lagi. Kemudian keluar darah. Maka kena ulang balik daripada awal. Basuh, sumbat dan pakai pad. Ataupun dia dah ambil wuduk dah. Lepas tu, lepas dia ambil wuduk tu, dia tak pergi semayang lagi. Dia pergi buat benda lain dulu. Kan? Sama ada benda tu apa-apalah. Dan perkara tersebut tidak berkaitan dengan maslahat solat. Kan? Contohnya, dia sudah dah sumbat apa-apa semua, ambil wuduk. Tiba-tiba anak dia teriak. Kan? Anak dia menangis. Kan? Anak dia menangis. Nak susu. Dia pun pergi bagi susu anak dulu. Semua kan. Lepas tu, uh, keluar darah. Maka batal wuduk tu. Dan dia kena basuh, sumbat, pakai pad dan berwuduk semula. Okey. Dan terus berwuduk setiap kali solat fardu. Berwuduk setiap kali solat fardu. Jadi, bila kita kata fardu, terkeluarlah yang sunat. Jadi, satu wuduk tu hanya boleh untuk satu fardu saja. Tetapi, boleh solat untuk sebanyak mungkin solat sunat yang dia nak buat. Contohnya sembahyang tarawih, nak sembahyang 20 rakaat pun boleh dengan solat wuduk daripada fardu isya tadi. Okey, fardu ni termasuklah tawaf. Tawaf juga termasuk dalam fardu. Jadi tawaf yang fardu kena dengan satu wuduk saja, satu wuduk saja. Kalau dia nak tawaf dengan tawaf fardu, selepas daripada tawaf dia nak semayang, dia kena pergi ambil wuduk lain. Baik. Ada satu lagi persoalan saya tengok, saya pasang tadi ada orang tanya berkenaan dengan solat jamak, adakah perlu untuk ambil wuduk semula ambil wuduk semula antara semayang solat jamak kalau takhir? Ya, mudah tak? Sebab tak disyaratkan berturut-turut di antara Zuhur dan Asar ataupun Maghrib dengan Isya. Kan? Kalau kita semayang dengan jamak takdim, kita kena berturut-turut. Selepas daripada semayang Zuhur, kena semayang Asar. Kan? Selepas daripada semayang Maghrib, kena semayang Isya. Tapi dalam jamak takhir, kita tak disyaratkan untuk berturut-turut. Kita boleh selang di antara semayang Isya dua rakaat. Contohnya kita buat jamak qasar kan. Kita semayang Isya 2 rakaat. Lepas tu kita berhenti pergi makan dulu. Baru kita semayang Maghrib. Untuk jamak takhir. Itu boleh. Tapi untuk jamak takdim tak boleh kita melambatkan. Okay. Jadi kalau untuk jamak takhir, mudahlah kita faham bahawa kita semayang tu fardu Isya dengan satu wuduk. Kemudian kita ambil wuduk yang lain untuk semayang fardu Maghrib. Baik, untuk jamak takdim, kan, untuk jamak takdim, dia perkara yang sama juga. Kita ambil wuduk, kemudian kita semayang waktu yang pertama. Sama ada semayang Zuhur ataupun semayang Maghrib. Semayang fardu pertama. Setelah semayang fardu yang pertama, kita kena ulang balik daripada basuh, sumbat, lapik dan ambil wuduk, kan, basuh, sumbat, lapik, ambil wuduk dan solat untuk solat yang kedua. Sama ada sembahyang asar ataupun sembahyang isya. Putus tak jamak untuk jamak takdim sebabkan kita pergi ambil wuduk semula tu? Tidak putus. Sebab apa? Sebab itu adalah maslahat solat. Sama juga macam tadi kita tengok, kan? Kalaulah dia ni dah ambil wuduk apa semua dah, lepas tu dia duduk tunggu azan, tunggu orang habis tunggu habis azan, tahu jawab azan ke, ataupun tunggu orang habis iqamat ke, dia nak semayang jemaah sekali.
Maka dengan menunggu tersebut, kan tunggu jemaah, kan tutup aurat, dia nak sembahyang sunat dulu, tidak membatalkan wuduk dia. Sebab kesemua ni adalah maslahat solat. Adapun kalau dia bukan maslahat solat, maka akan menyebabkan batalnya wuduk dia. Sama juga macam sembahyang fardu dan sembahyang jamak tadi, dua fardu, maka kena ambil dua wuduk. Solat jamak tadi. Ah, ah, baik, baik, baik. Saya tengok. Ah, ada banyak soalan yang terlepas kat atas. Yang saya nampak, saya cuba lah. Saya cuba jawab lah. Wajib juga ke hukumnya jika tiada benda yang boleh guna untuk sumbat faras bila darah istiadah. Contohnya kapas. Hanya ada pads keping. Uh, je untuk lapik. Bagaimana? Bayangkan orang mesin duit beli pad pun tak ada. Okey. Uh, tak mesti kapas. Tisu ke? Kain ke? Sesuatu yang boleh menghalang daripada darah tersebut keluar. Kalau kita boleh potong sebisan kain, kain tolak ataupun kain lama-lama ke, kan? Apa sahaja perkara yang boleh kita sumbat sekejap sahaja. Sementara kita nak semayang. Selepas kita semayang boleh buka. Kan? Dan tak syarat pun sebenarnya kita pakai pad. Tak pakai kain pun tak apa. Kan? Lapik dengan kain pun tak apa. Ah, cari kain apa-apa. Kan? Lipat-lipat. Lapik. Ah, bukan mesti pad. Kan? Pad ni yang kita buat sekarang ni je. Mudah buang. Kan? Itu saja. Kan? Maksudnya masuk syarat masuk waktu tak terpakai dalam jamak takdim untuk orang ulang wuduk bagi solat kedua. Ah, macam yang kita kata tadi, solat jamak, jamak takdim dan jamak takhir. Okay, baik. Tadi kita tengok dalam bab kita kena ganti solat. Kita kata kalau dia boleh solat dalam waktu asar, dia kena ganti balik waktu zuhur. Kerana apa? Zuhur dan asar sebenarnya satu waktu. Sebenarnya satu waktu ketika berlakunya rukhsah. Kan? Sebab tu waktu rukhsah, waktu jamak, waktu kita musafir kita boleh guna. Kita boleh semayang Zuhur dan Asar di dalam waktu yang sama. Kan? Dalam waktu yang sama. Jadi, uh, telah masuk waktu sebenarnya. Uh, telah masuk waktu. Untuk sembahyang jamak ni telah masuk waktu. Jadi, kita berwuduk untuk waktu Zuhur. Kemudian sembahyang Zuhur, berwuduk untuk waktu Asar. Kemudian, solat Asar. Sebenarnya dah sudah masuk waktunya. Okey, kita teruskan. Kita teruskan. Okey, persoalan yang ni kita jawab sekarang. Apa? Banyak. Kan? Kalau darah istihadah bukan mengalir banyak, hanya sedikit tetap kena sumbat. Kalau dia tak mengalir, keluar, tak perlu sumbat. Ha. Kalau mengalir, sumbat. Baik, ada beberapa persoalan. Adakah boleh wanita yang istihadah mengerjakan solat sunat? Ya, dibolehkan mengerjakan solat sunat seberapa banyak yang dia mahu dengan hanya satu wuduk. Boleh baca Quran dengan wuduk tersebut. Boleh sentuh Quran, kan? Dengan wuduk tersebut. Boleh tawaf fardu, boleh tawaf sunat. Hmm. Baik. Apakah hukum darah keluar selepas syawat ataupun selepas pakai pad? Dah, dah basuh dah. Dah sumbat dah. Lepas tu dah pakai pad dah. Keluar juga darah. Maksudnya darah dia banyak. Kan? Keluar juga darah. Dia boleh tak apa ke? Kena ulang balik dah. Kan? Kena ulang balik dah perbuatan basuh. Kan? Kita rasa oh darah keluar banyak ni. Walaupun dah sumbat dah. Walaupun dah pakai pad dah. Tiba-tiba darah keluar juga. Kan? Jadi apa hukum dia? Dia tidak mengapa. Kan? Maksudnya tak ada masalah apa. Tak perlu dia ulang balik. Kalau keluar darah tersebut bukan dengan sebab kecuaian dia. Kalau dia yang cuai, maka batal wuduk tersebut. Contohnya macam mana? Dia dah sumbat dah. Dia dah basuh, sumbat pakai pad, ambil wuduk. Ni tengah sudah ambil wuduk ni, tengah berjalan nak pergi semayang, tiba-tiba rasa keluar darah banyak itu. Kan? Rasa keluar darah sampai basah dia punya kapas dia. Maka uh,
tak ada masalah. Maksudnya dia boleh teruskan sembahyang, kan? Dia boleh teruskan sembahyang, melainkan dia yang cuai dalam pakai pad ataupun dia yang cuai dalam sumbat. Kan? Kalau dia sumbat tu ala kadar saja menyebabkan darah pun keluar, maka kecuaian dia perkara tersebut dia kena ambil semula, kena basuh semula, ulang semula step tadi. Okey, baik. Adakah darah istihadah ni dimaafkan? Maksudnya kalau dia keluar, kalau dia keluar, adakah dia dimaafkan? Daripada pandangan Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar kata dimaafkan sama ada sikit ataupun banyak. Jadi kalau dia keluar sikit ke, keluar banyak ke, dia dimaafkan. Tapi pada pandangan Imam Romli kata kalau sikit tak apa, kalau banyak kena ulang balik. Step tadi tu, kalaulah darah keluar banyak, dia perlu ulang balik basuh, sumbat dan pakai pad semula dan solat. Semuanya dilakukan secara berturut-turut. Satu wudu untuk satu solat fardu dan beberapa solat sunat atau perbuatan sunat. Betul. Kalau suami minta tolong bicik badan seminit setelah wudu, tak masuk dalam maslahat solat. Tak masuk dalam maslahat solat, maka uh, darah keluar kena ulang balik wudu. Baik. Kita nak masuk kepada uh, apa ni? Topik-topik yang akhir. Boleh lagi ke? Saya dah bau macam hangit-hangit sikit. Dan apakah dah berasak dah ke? Dan okey, boleh lagi ke? Sikit lagi kita tengok untuk tengah jam ke 45 minit yang akhir ni, kita tengok pada pembahagian istihadah yang 7. Yang ni dalam bab istihadah kalau kita belajar lebih detail ataupun lebih mendalam berkenaan dengan darah istihadah ni, kalau kita melalui dengan pengajian yang secara berkala atau bersiri kan, biasanya yang yang saya lalui pengajian-pengajian bersiri ni untuk habis kepada semua permasalahan, bukan merangkumi semua permasalahan tapi merangkumi semua bab, biasanya makan masa hingga 20 hingga 25 siri. Uh, dengan satu siri tu sejam lebih kurang lah. Jadi uh, dia 24 jam lah kalau ada yang sanggup kan, mengaji daripada 8 pagi ni sampai 8 pagi esok non-stop, mungkin boleh habis semua ni dengan huraian-huraiannya. Tapi saya tak sanggup lah. Uh, Kalau ada yang sanggup, uh, tapi saya tak sanggup lah. Okay, ni pun kira uh, okey lah ni tahun ni kan, sedang-sedang lah. Baik, wanita yang istihadah dibahagikan dengan 7 bahagian. Baik, dalam uh, kalau dalam 20 ke 25 kelas tu, hanya 10 ke 15 kelas yang pertama bincang semua yang kita belajar tadi. Adapun bab wanita yang istihadah pada haid dengan 7 bahagian dan bab wanita yang istihadah pada nifas dengan 7 bahagian dengan pecahan yang 7 ni, bab ni dibincangkan sehingga 10 episod dan 10 siri yang selebihnya. Maksudnya 2 bab saja tapi dibincangkan dengan siri yang banyak lah. Kan, siri yang banyak. Sebab ini adalah antara bab yang susah dan bukan sahaja bab yang susah dalam fiqh darah wanita, tetapi dia juga bab yang paling susah dalam permasalahan fiqh, sama ada dalam mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki ataupun mazhab Hambali. Kesemuanya ulama dalam mazhab-mazhab yang empat ni dan mazhab-mazhab lain juga mengatakan bahawa permasalahan wanita istihadah ni lah yang paling payah sekali. Jadi bagi faham tetapi nak bagi gambaran ke nak semua supaya terus lagi sambung mempelajari lagi dengan lebih mendalam dengan pembuka ataupun dengan apa bermula daripada hari ini kita nampak oh gambarannya macam ni, maka membuka jalan untuk kita belajar lagi, belajar lebih lagi lepas ni.
Okey. Baik, wanita yang istihadah pada haid, dia ada 7 bahagian ataupun 7 jenis. 7 jenis masalah dia. Baik. Uh, Jenis istihadah, baik, dalam kita, dalam daripada pertama-tama sekali yang kita belajar daripada pengenalan sampailah bab nifas, kan, dalam sampailah bab nifas tu semuanya, uh, kita hanya membincangkan dalam tu, kita hanya bincang apa? Kita hanya bincang yang ni je. Okey, yang petang ni, yang beberapa masa yang tinggal ni, ada lagi berbaki apa je ni? 14 je lagi istihadah. Kita 4 tadi. Yang kita daripada awal tadi sampai berbaki 40 minit ni, kan? Beberapa minit ni ada lagi 14 je ni darah istihadah. Okey. 14 tu apa? 7 istihadah pada haid, 7 istihadah pada nifas. Okey. Jadi bila kita masuk dalam masalah istihadah, dia ada dua bahagian. Kesian yang nak pergi toilet. Tak apa, pergi. Tak apa, tak ada masalah, pergi dah. Nanti boleh tengok rakaman dan terusnya. Uh, Tak apa, jangan apa, jangan risau. Uh, ada banyak lagi peluang untuk kita belajar. Baik, istihadah ni dia ada dua. Dia ada dua. Satu, istihadah yang mengiringi haid. Maksud istihadah yang tidak mengiringi haid. Istihadah ni dia tidak bercampur dengan haid. Dia datang, dia istihadah kemudian haid. Kita boleh nampak dengan jelas ini adalah hukum haid dan ini adalah hukum istihadah. Tapi bagi istihadah yang 14 ni, yang mengiringi, kan, mengiringi haid dan nifas, kan. Yang 14 ni dia sebenarnya adalah darah istihadah, kan. Istihadah yang bercampur dengan nifas. Darah dia ni, istihadah dengan haid dia bercampur. Itu haid. Kalau ni tak, darah haid dengan darah nifas, darah istihadah dan nifas dia bercampur. Jadi bila dia bercampur, kadang-kadang nifas di depan, istihadah di belakang. Juga macam haid. Kadang-kadang yang di depan tu haid, yang belakang dia telah bercampur. Istihadah dia dah bergaul pada adat dia, kan, nak kena tengok pada masa dia, banyak banyak benda yang kita nak kena tengok. Jadi apa yang telah kita lalui pada kelas yang lepas, kelas yang slot-slot yang daripada pagi tadi adalah 4 jenis saja. Baik, kalau kita perasan, kita dah belajar secara tidak langsung, iaitu istihadah jenis yang pertama, darah datang sebelum umur dinamakan, dikategorikan sebagai darah darah istihadah bercampur dengan haid. Kan dia tak campur, dia tak ikut campur dengan haid. Ada pun yang 14 ni dia bercampur. Kita tak boleh tentu bagaimana haid. Untuk yang apa ni, bila kita tengok je darah tu, yang kita tengok pada umur, boleh ditentukan yang mana darah tersebut hukumnya haid ataupun istihadah. Kan, kalau darah datang sebelum umur haid, sebelum zaman imkanul haid, maka istihadah.
Itu selesai, senang je. Ni yang pertama. Kan? Baik, yang kedua, darah yang kurang daripada 24 jam. Yang ni berkait dengan kata minimum haid 24 jam. Kita belajar dalam bab tempoh haid kan. Tempoh haid minimum kurang daripada 24 jam tidak dikira sebagai haid. Bila tak kira sebagai haid, maka dia jadi istihadah. Kan? Dia jadi istihadah. Ha. Jadi kalau darah tu kurang daripada 24 jam, darah istihadah. Itu je. Dan yang ketiga adalah darah sakit bersalin. Darah nak bersalin ataupun darah ketika sedang bersalin juga juga termasuk dalam kategori istihadah. Yang keempat, cukup 15 hari